Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi bincangkan mengenai masalah yang berkaitan dengan ilmu fardu ain yang dituntut oleh syarak. Adapun kadar yang wajib fardu ain menuntut ilmu batin, yakni ilmu tasawuf itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat yang kecelaan seperti ujub, riya, hasad, takbur dan barang sebagainya, daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang bicaranya dalam kitab ini, insya-Allah. Jadi kalau kita nak bincangkan perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf yang fardu ain, yang mesti diketahui, yang mesti dituntut oleh orang Islam, iaitu yang ringkas-ringkas, termasuk di antaranya mengetahui sifat yang mazmumah, yang dalam bahasa Melayu disebut sifat yang tercela. Dibawa contoh seperti ujub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikat, 3 perkara yang boleh bawa pada kebinasaan. Syuhun muta'un, terlalu-lalu kedekut. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan seorang itu rasa heran tengok dirinya sendiri. Yang dua tu biasalah, yang ketiga disebut dalam hadis ini, wa ijabul mar'i bi nafsih, seorang itu rasa heran tengok diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia dah cerdik, dia rasa dia pandai, dia rasa dia orang yang canggih. Dia seorang-seorang aja, orang pun tak tahu. Tu ujub. Takjub lain. Takjub heran tengok sesuatu. Ujub tengok diri dia. Pandai juga aku. Seorang-seorang dia je. Tengok muka cermin, boleh tahan juga misai aku. Misai memerang ni, dia macam mana juga. Itu ujub lah. Dia tengok orang lain, orang kampung ni dengan akulah elok sikit. Itu ujub tu. Satu. Yang kedua dia kata takabur, sombong. Sombong ni bukan mesti orang ada duit, bukan mesti orang makan besar. Orang miskin pun kadang-kadang sombong. Itu sebabnya dalam hadis kursi Allah menyebut, sesungguhnya Allah benci melihat orang yang sombong itu, tetapi Allah lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Allah yang sombong Tuhan benci lah. Miskin tak? Miskin pun dah lah miskin. Pula lagi Tuhan benci. Maksud sombong di antara lain, dia melihat orang lain lebih hina daripada dia. Sombong tu dia kata Nabi tu, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibr. Tidak masuk syurga orang yang ada sikit dalam hatinya, walau sebesar zarah, perasaan sombong. Orang yang merendah diri itu, dia tengok kucing itu pun dia rasa kucing itu mulia daripada dia. Itu orang yang rendah. Dia tengok katak itu, dia lebih mulia, lebih hina daripada katak. Pasal katak tak ada dosa.
Kata kalau mati tak ada masuk neraka dia. Kata kalau mati tak ada soalan kubur. Tak ada, kadang kita soal dia. Kita banyak soalan. Maka hina ke kita ke hina dia ke? Orang yang faham sejarah, rosaknya iblis pasal sombong itulah. Allah perintah supaya dia hormat Nabi Adam. Dia rasa bagaimana pula aku nak hormat Adam tu? Dia cipta daripada tanah. Tanah ni satu kejadian yang tak canggih. Aku dicipta daripada api. Api lebih hebat daripada tanah. Maka tak layak aku hormat. Walau bagaimanapun, kalau seseorang itu menghormati seorang kerana kekayaannya, juga salah. Rosak sebahagian dari iman. Dia hormatkan dia kerana kayanya, kerana pangkatnya, kerana ketakwaannya, juga rosak. Menghormat pun salah. Kita rasa kita hebat pun salah. Kenapa kita hormat dia? Pasal dia ada duit, pasal dia ada jawatan, pasal dia ada pangkat, juga rosak. Untuk akhir zaman dia kata ada ulama-ulama yang menopang dagu di istana-istana. Itu bahaya. Yang cakap banyak yang tangkap dah. Sekian dimaklumkan. Kemudian riak. Riak juga. Riak ni dua. Satu riak membuat, satu riak yang tidak membuat. Maknanya dia buat kerana orang pun salah. Dia tak buat kerana orang pun salah juga. Itu dia. Dia biasa sebenarnya sunat. Itu ramai orang. Tak sunat. Segan ramai orang. Salah. Dia tak buat itu pun salah. Kalau buat lagi salah. Mana orang yang bersembahyang kerana orang syirik. Dia tinggalkan sembahyang itu kerana orang riak. Dua-dua kena. Kita ingat buat kerana Allah Ta'ala. Orang tahu, orang tak tahu, orang tengok, orang tak tengok, kita peduli. Yang kita kira ialah Allah Ta'ala tahu. Sudah. Sebabnya pesan kan, kadang-kadang kita di rumah lampu tak pasang, nak minum, berdiri, salah. Orang ada, duduk pula dia. Makna orang ada dalam ilmu akhlak dalam Islam ialah mutlak. Dia akhlak dalam Islam mutlak. Tidak dikira zaman ataupun tempat. Tak kira di kalangan masyarakat ataupun seorang diri. Akhlak itu ialah, dia kata, wal ithmu ma haka fi nafsik. Dosa itu barang yang terguris di hatimu. Mana rasa kalau orang tengok tak elok, jangan buat. Itu dia. Kita minum diri itu kan tak cantik. Depan orang kita minum duduk. Depan orang kita makan duduk. Di depan orang kita makan diri. Kalau diri je berjalan langsung. Kita baca sikit dalam sejarah Barat. Barat, akhlak dia berdasarkan kepada masyarakat. Itu sebab dulu, tuan tengok ya, orang-orang Barat menggugurkan anak, hukumnya salah. Di United Kingdom, menggugurkan anak hukumnya salah. Ramai rakyat British pergi ke Skandinavia. Pasal Skandinavia menghalalkan pengguguran anak. Maka rakyat British mendesak parlimen untuk menghalalkan pengguguran anak. Maka pengguguran anak pun dihalalkan di British. Maknanya akhlak dia itu berdasarkan kepada masyarakat. Maka masyarakat pun iktiraf pengguguran anak tidak bersalah. Sama juga berlakunya perbuatan homoseks. Maka Barat banyak yang menghalalkan pasal kehendak masyarakat. Itu sebab ni di Belanda diharuskan, dihalalkan perkahwinan lelaki sama lelaki. Pasal masyarakat tidak. Paksa kerajaan ikut kehendak masyarakat.
Tapi kalau kambing tahu, malu kita. Kambing tak buat. Tu dia. Kan lebih elok kambing pada manusia kan? Macam setengah-tengah tempat di Eropah Barat kan, sebuah tempat tu kan telanjang bogey, siapa masuk mesti undang telanjang bogey, menundang dia. Masuk mesti buka seluar. Lembu tengok, lembu tu lebih kurang aku. Dalam Islam tak, dia mutlak. Pergi mana pun gitulah akhlak. Tuan-tuan duduk seorang-seorang pun akhlak begitulah. Itu sebab kita kata minum tadi, seorang-seorang pun duduk. Orang tak ada, siapa pun tak ada, duduk dapur seorang, siapa tak tengok. Nak cepat tak cepat, duduk orang. Adalah setengah-tengah tempat boleh makan berdiri, makan buah boleh berdiri, lain bab. Ada tempat-tempat ni boleh juga. Macam buah kecil juga ada masa boleh berdiri. Takut kalau duduk tak tus kencing dia, boleh berdiri. Ada masa dia. Atau takut merecik pada seluar. Tu dia. Itu ada diizin. Pasal dalam Islam ni ada azimah, ada rukhsah. Semayang mesti maghrib isyak 4 rakaat, tapi musafir boleh 2 rakaat. Begitu. Semayang tak boleh jamak, melainkan musafir atau sakit yang amat berat. Memang tak boleh dah, tak boleh semayang zuhur ya, jamakkan dengan asar boleh, pasal terlalu uzur, ada masa. Menurut mazhab Hanafi boleh jamakkan zuhur asar maghrib isyak pasal terlalu sakit. Yang penting jangan semayang tinggal, jangan tinggal semayang. Begitu ya. Sebab dalam undang-undang dia kata kita seorang-seorang pun aurat kena buka, kena tutup, tak boleh, orang tak ada. Itu kan akhlak. Itu akhlak tu mutlak. Mana Islam akhlaknya mutlak. Orang ada, orang tak ada, orang nampak, orang tak nampak, begitulah akhlaknya. Begitu keadaan. Habis. Kemudian apa lagi? Riya, hasad, dengki. Dengki ni tuan-tuan asal dosa. Yang pertama ialah sombong. Itu iblis. Yang kedua dia panggil al-hirs, loba, hendak sangat, teringin sangat. Siapa dia? Nabi Adam. Hendak sangat makan buah syurga tu. Pasal iblis telah pun mengasut dia. Dia kata buah namanya buah khuldi. Nama buah ni, makna khuldi itu kekal. Kalau awak makan, awak kekal dalam syurga ni. Allah Ta'ala tak bagi awak makan kerana Allah Ta'ala tak mahu awak kekal. Baik awak makan. Nampak tak? Sain nasihat aja, nak dengar-dengar tak dengar pun tak apa. Itu yang takut dengar tu. Nak dengar-dengar tak dengar pun tak apa. Kan manusia kan begitu, dia suka cakap terbalik. Terbalik yang takut tu. Macam kita ada anak tu manjat pokok, jangan suruh dia turun, dia naik. Naik tinggi sikit lagi, turun dia. Turun dia, lagi naik dia. Dia suka terbalik. Macam suami isteri berkelahi lah. Suami buat beg turun, biarkan je, balik dia. Cuba tahan, jangan pergi bang, jangan main. Lagi dia buat. Apa pergilah, pergi, jangan balik. Balik dia. Tu kira. Tu perempuan kena faham tu. Kalau suami action, suruh dia pergilah, terus balik dia. Macam orang perempuan, suami dia meninggal dunia, tak nak balik. Dah lah, baliklah. Dah meninggal sudah, macam mana, sabar. Tak nak balik. Tunggulah, balik dia. Action je. Itu kaedah manusia begitu. Dengki ni begini. Tu jadi yang ketiga dengki, hasad. Siapa dia? Qabil dan Habil. 3 ya. Punca dosa ialah pertama takabur, iblis. Yang kedua hirs. Hirs ni tidak sangat. Allah manahakuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, bukan Allah Ta'ala nak tegah engkau sangat makan buah syurga ni, tapi Allah Ta'ala tak mau engkau jadi malaikat. Allah Ta'ala tak mau engkau jadi kekal, baik engkau makan. Tu dia, pandai dia. Tu Nabi Adam terpesona tu. Tu sebab Nabi Adam pesan. Apa kata Nabi Adam? Dia kata, pesankan anak-anak kita ni lain kali, kalau nak buat sesuatu itu mesyuarat dulu dia. Aku silap tak mesyuarat dengan malaikat.
Iblis suruh makan, aku makan, tak tanya malaikat dulu. Yang kedua, pesan anak-anak kita, dia kata apa-apa hal nak buat, tengok akibat dulu. Tengok apa akibat kalau buat. Jangan buat terus, fikir dulu. Yang ketiga, dia kata yang ikutkan kehendak orang perempuan. Nah, orang perempuan ni itu Nabi Adam pesan, kan saya pesan. Nabi Adam pesan yang ikutkan hawa nafsu orang perempuan semendaknya, semua hendak. Nindak semua. Rantai emas hendak, rantai leher hendak, hidung pun habis bersubang dah tu. Kena. Sekarang ni baru lalu lidah pun bersubang, lidah. Saya nak pesan sikit, tambah sikit. Ni telinga ni kan bertindik kan, berlubang ni. Wajib masuk air lubang ni. Wajib air masuk lubang telinga tu kalau mandi hadas. Keringat tu. Pasal dia berlubang ke tu. Bila berlubang jadi anggota zahir. Wajib masukkan air dalam lubang tu. Tak tahulah boleh masuk tak boleh masuk, air tu kecil sangat. Tak payah. Kan moden dah kan, yang boleh sangkut ni. Sangkut orang rentak pun tak apa. Bila bertindik orang rentak kan cabut apa nama telinga cabut. Jadi kalau ataupun kalau di Sarawak kan dia buat subang panjang kan payah. Semayang payah tu. Masa kita kan takbir hendaklah sama-sama dengan serentak dengan anak telinga kan. Kalau telinga panjang sebelah tak begini semayang. Payah tu. Itu dia. Jadi satu lagi satu. Kita ni kalau orang dengki, pesan. Dengki tak apalah. Orang dengki tu sebenarnya dia dah sakit dulu sebelum Allah beri dia sakit. Faham tak? Ya, dengar baik-baik ya. Orang yang dengki itu mereka sudah sakit sebelum Allah bubuh dia sakit lagi. Pasal apa? Dia tengok orang sakit ya. Belum tak bagi dia sakit dulu. Tengok orang beli tukar baru, dia sakit. Orang beli kursi baru, dia sakit. Naik pangkat, dia sakit. Kita pula yang dengki ni hendaklah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita kena dengki ni pasal dapat nikmat tu lah. Dia dapat nikmat itu orang dengki kepada kita. Kalau kita dapat nikmat, siapa nak dengki kepada kita? Ada orang tidur terjalan, orang nak dengki. Tidur jalan makan tu tidak. Dengki aku tengok ni. Orang tak dengki. Yang dengki tu orang dapat nikmat tu lah. Maka orang yang kena dengki itu hendaklah syukur kepada Allah SWT. Jangan pandang ke dengki itu, pandang nikmatnya itu. Ingat, selalu pandang begitu. Jangan pandang kedengkian itu. Yang dipandang nikmat yang kita terima menyebabkan orang dengki. Biar apa dengki? Kita dapat pahala. Dapat pahala. Al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Dengki itu makan kebajikan sebagaimana kayu api makan kayu api. Itu dengki. Itu sebabnya kita selalu saya pesankan, kita amalkan ya kudus itu, biar suci hati itu. Ya kudus tu bersih hati, tak ada rasa. Jiwa biar tenang. Orang senang kita pun suka tengok dia senang. Kan kawan kita dapat tumpang minum teh jadilah. Pasal benda dengki apa untung, tak ada untung apa. Habis. Itu sebabnya kita dalam semayang kita mesti ada 3 perkara. Tahalli, tajalli, baru khusyuk. Takhalli maknanya mengosongkan hati kita dari sifat mazmumah, sifat tercela. Dan tahalli menghiasi diri kita dengan sifat yang terpuji. Tajalli barulah nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Jiwa dia cantik dah. Jiwa dia cantik. Yang kotor tak ada, yang bersih dia ada. Tak ada masalah. Tajalli baru semayang pun jadi khusyuk. Pasal apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima ibadat melainkan yang baik-baik. Itu dengki. Kemudian dan barang sebagainya kita bincangkan kemudian gitu.
Boleh. Dan demikian lagi wajib berdoa itu berperangai dengan sifat yang kepujian seperti zuhud, warak, ikhlas, tawaduk, sabar, syukur dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang. Caranya itu dalam kitab ini pada bicara munjiat insya-Allah taala. Dan juga tadi menolak yang tercela. Ini kita dalam bersifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, termasuk zuhud. Zuhud ni bukan apa Nabi kata izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Bencikan dunia ini, nanti Allah sayangkan kepada kita. Bencikan apa yang ada tangan manusia, manusia sayangkan kepada kita. Bencikan dunia ini bukan dunia kita benci, tak. Tidaklah kita sampai terpesona dengan keduniaan. Bukan dunia, keduniaan itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Man aradad dunya waqtaraha al-akhirah qaballahu sitti uqubat. Barang siapa yang utamakan dunia dan meninggalkan akhirat, nanti Allah seksa ia dengan 6 seksaan. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang 3 di dunia itu ialah yang pertama, fa'amul laisa lahu muntah, angan-angan yang tak habis-habis. Sibuk dengan dunia ni, berangan tak selesai. Ada lagi. Yang kedua, wa hirsun ghalibun laisa lahu qana'ah. Yang kedua, loba yang tak cukup-cukup. Yang ketiga, wa ukhidha min halawatul ibadah, yang dicabut daripada kemanisan beribadat. Kalau orang sibuk dengan dunia ni, sibuk 3 tu lah, mana berhenti? Takkan berhenti. Tu kita baca sejarah para sahabat dulu. Suhaib Ar-Rumi umpamanya, Rahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, 3 orang. Mus'ab bin Umair anak orang kaya, anak seorang. Katanya kasut dia pun bertatakan emas, kaya dia. Masuk Islam, habis. Bapak boykot dia, tak diberinya belanja tu sin pun. Nabi sebelum pindah, dia pindah dulu. Nabi lantik sebagai guru agama, pendakwah. Pergilah ke Madinah, compang-camping baju. Waktu perang Uhud, dia naik pesan pegang apa nama tu, bendera. Pegang bendera perang. Oh, cantas tangan ini, sambar pula sebelah sini pula, cantas tangan pula, sempat kekit pula bendera tu sempat. Kalau kita boleh agak hantar kembali, tak nak aku dah. Waktu dia jatuh meninggal dunia, nak dikebumikan Mus'ab ini, kain kapan tak ada. Tolak ke bawah, kaki nampak. Tolak ke atas, kepala nampak. Nabi tak apa, tolak ke atas, biar tutup kepalanya, kaki nampak. Meliti saya nak kata Nabi tu, lihat Mus'ab orang kaya, cinta ke Nabi tu, tinggal dunia. Tinggal kekayaan bapak dia tu, tak dipandang hati bapaknya, kerana yang dicintainya lah Rasulullah SAW. Tengok seorang tu, Jundub namanya, tua dia, sakit, nak hijrah wajib ke Madinah, wajib, tapi Nabi izinkan dia tak ke Madinah pasal dia uzur, tak boleh pergi, tak larat lah. Duduklah di Mekah, duduk di Mekah lama-lama. Dia kata, aku tak larat duduk di Mekah, tak larat aku tengok orang-orang Quraisy ni. Bawa lah aku ke Madinah, apa jadilah, duit aku ada sikit, bawa lah. Bawa juga dalam keadaan yang tak larat, meninggal di tengah jalan. Apa Allah kata, faqad waqa'a ajru Allah, siap dah pahala dia. Allah siapkan dah pahala. Mayuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa hijrah kepada Allah Subhanahu taala, dia akan menghadapi berbagai rintangan
Tapi nanti akan ada kesenangan. Allah sediakan pahala syurga untuk dunia. Suhaib Ar-Rumi pun begitu. Nak pergi berhijrah ke Madinah, disekat orang Quraisy. Engkau ni ke mana? Ke mana? Kau dah kaya raya, kau tinggalkan Mekah ni. Kau dah meraup keuntungan di Mekah, dah jadi orang kaya, kau tinggalkan sini. Suhaib ni Ar-Rumi ni orang Rom lah. Ar-Rumi orang Rom. Apa kata Suhaib tuan-tuan? Ambil lah, kata saya nak ambil semua lah. Asalkan tuan biarkan saya pindah, ambil lah. Orang Quraisy yang fikirkannya harta tu, dia ambilnya Suhaib. Tinggal harta dia kerana cinta kepada Allah dan Rasul. Kita kadang-kadang ada duit sikit, suruh tidaklah. Sibuk dah sibuk. Begitulah kisah ni. Macam-macam. Itu sebab Abu Jahal. Peras Abu Jahal sebenarnya. Abu Jahal peras. Tengok, mana orang Islam dah tak ada? Hilang seorang. Peras. Itu Abu Jahal. Tantri Abu Jahal. Itu dia. Kemudian zuhud dan warak. Warak ni ada peringkat. Warak adil, warak salim, warak muttaqin, warak siddiqin. Warak yang rendah ni biasalah, tinggalkan yang haram, buat yang wajib. Itu warak tu. Kita warak macam tu. Banyak orang faham ke warak tu tunduk jalan. Itu warak tu. Itu bukan warak, itu tunduk. Makna warak ni yang rendah sekali, warak adil ni, warak salim dia panggil. Makna yang haram dia tak buat, yang wajib dibuat. Itu warak tu. Warak yang paling tinggi sekali dia kata, la yablughul 'abdu darajat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'as. Maksudnya, tidak sampai seorang hamba itu derajat warak muttaqin sehinggalah ia tinggalkan apa-apa yang tidak ada apa-apa ditimbangkan kalau ada apa-apa. Faham? Entah apa-apa lagi. Seseorang itu tidak sampai derajat takwa sehinggalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa dibimbangkan kalau ada apa-apa. Macam Imam Malik, dia duduk rumah dia, lampu jalan tu, lampu jalan tu masuk cahaya ke dalam rumah dia. Dia tutup langsir dia. Dia tak nak pakai cahaya itu kerana takut kalau ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa pun. Apa ada pun, dah masuk pakailah. Pakailah dia punya lampu cahaya luar, lampu jalan tu. Itu kita bayar juga tu sebenarnya. Kan, tapi bayar pun bayar khusus. Hanya bayar tak bulan je, kan? Tak tahun bayar. Dia tak pakai. Dia tak pakai takut kalau ada. Dan kalau jalan di kaki lima tu, bawah-bawah kita kan dalam kedai kan, dia punya kaki lima tu, apa panggil apa? Kaki lima lah kan. Dia tak jalan. Pasal apa? Takut tak dapat kebenaran dari tuan kedai. Jam boleh ke? Itu tinggi tu. Jadi jalan luar, jalan kerajaan punya. Yang luar dalam kedai tu kan buah atap tu, kedai tuan punya tu. Kita kalau jalan kita minta izin. Tuan boleh lalu? Boleh lalu. Mengah lagi dia. Atau yang paling mudah, kita nak ambil uduk, okay, sebagai kasut biasa kan. Selipar tak ada, ambil kasut orang. Macam boleh tak? Tak boleh. Pasal tak minta izin. Orang yang warak tak ambil, dia tak kasut pun tak apa. Itu sebenarnya hukum. Ada hukum fiqh. Kalau kita pinjam kasut orang tanpa kebenaran, tiba-tiba putus, wajib ganti.
Biasanya senyap je. Cakap, orang kata, siapa putuskan kasut aku ni? Tak tahu siapa ni. Dia yang putuskan tu. Tetapi kalau kita pakai minta kebenaran, tiba-tiba putus, tidak cuai, tak wajib ganti. Pasal bukan cuai, memang nak putus dah, 14 tahun nak pakai kasut ni. Itu. Itu undang dia. Pekah ni kecil je. Macam kita pergi kenduri rumah orang, kenduri kahwin, kita makan nasi. Makan tertepis cawan, gelas, pecah, wajib ganti tu. Melainkan tuan rumah tu kata tak apa. Dalam mulut dia kata tak apa. Hati dia kata mampu aku 10 dah pecah. Pasal apa wajib ganti? Pasal kita dijemput untuk makan kenduri, bukan mecah pinggan. Nampak remeh je sebenarnya. Tetapi kalau kita memecahkan gitar dia, tak wajib ganti. Pasal gitar benda yang melarang. Nampak dalam undang-undang dia. Dia alatul lahwi, memecahkan alat, melalaikan. Bagaimana pula tengok TV ada orang menari suami isteri, macam mana pula? Dia pecah TV ke? Itu lain bab pula. Begitulah. Itu dia apa tadi? Warak ya. Dan ikhlas. Ikhlas susah sebenarnya. Kita kadang ada bincang dalam apa dia dalam hadis kursi, al-ikhlasu sirrun min asrari wada'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku. Aku letakkan ke dalam hati hamba aku yang aku kasih. Maknanya yang Allah sayang itu dia ikhlas. Payah ikhlas ni sebenarnya cukup dia. Kita kadang-kadang bila derma duit, derma. Orang minta derma, sign. Kek RM1,000. Ikhlas tu. Tak ada fikir apa dah. Bulan depan datang orang yang sama. Hai, bulan lepas dah bagi RM1,000 dah. Kata, kan bunyi tu. Yang ke dia lupa lah pemberian tu. Setiap bulan minta, mana tahan. Habis. Gila ikhlas tu. Yang ke-nya dia kata gini, caranya ialah, minta maaf lah kot, duit tak berada bulan ni, agaknya kawan saya ada kot, kita bertelefon kawan kita, boleh derma sikit? Boleh. Dia bagi RM1,000, kita dapat pahala RM1,000 tu. Tak pasal. Cara dia. Jangan ungkit. Hai, bulan lepas baru 3 hari lepas. Ataupun dia dalam kita, lalu depan kita, tak tegur kita. Hai, aku bagi RM1,000, tak ingat je aku. Itu ingat. Susah tu. Kelas susah. Kita sebenarnya bukan orang, isteri kita pun yang ungkit. Isteri kita, dia minta duit. Hai, bulan lepas kena bagi dah. Duit, mana tahan. Hilang ikhlas tu. Ingat, memberi orang duit, memberi isteri kita, banyak pahala isteri lagi duit. Banyak pahala lagi kalau beri isteri duit pada orang lain. Sebenarnya. Kita ingat tu. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang nak belanja ni? Apa yang lebih? Tak lebih tak boleh, orang rumah dulu. Gitu. Perempuan dengan baik, minta balik dia. Pahala lain. Pahala lebih. Banyak orang silap, derma kuat je. Orang rumah tak bagi duit, passion dia dah. Dia kata awak bergaji besar. Duit apa benda ni? Tak boleh, itu duit dia. Duit kita, duit dia. Kena ingat orang lelaki tu. Orang isteri minta duit, bagi je, jangan cakap banyak. Bang duit bang, berapa nak? RM1,000, ambil RM1,000 dah. Besok RM1,000 lagi, mampu aku. Masalah ni. Jangan ungkit. Ambil duit isteri tak boleh. Paksa tak boleh. Haram hukum. Tak boleh paksa isteri belanja, kita tak boleh. Awak belanja bulan ni, duit tak ada. Tak boleh. Api bayar. Ni bawang naik ni, gula naik. Tak apalah kalau isteri tu baik, tak apa. Tak apalah abang simpanlah gaji tu. Saya bayarlah semua, rumah, api, air, telefon, estero, benda lagi, internet, dapur, belanja budak, sekolah budak. Baju abang saya beli semua. Abang terdarah je lah.
mana meraya ikhlas ikhlas susah ikhlas ni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina huddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadat ta'ala hal keadaan ikhlas betul-betul. Ikhlas tu nak khalis, suci bersih. Sikit pun hanya perbezaan ulama pendapat. Kalau seorang tu semayang kerana Allah Ta'ala, kerana Ta'ala, tapi diselowkan sikit pasal ada orang. Orang tengok semayang ni slow sikit, lambat semayang. Kerana orang semayang tu kerana Ta'ala, lambat tu kerana orang. Menurut pendapat Imam Ghazali, tolak, tak campur. Dalam hadis qudsi Allah menyebut ana aghna syuraka, aku tak pakai, dia kata orang-orang yang syirik tolak, aku terkaya daripada ini. Tapi menurut pendapat Abu Layth As-Samarqandi lain pula. Dia kata Allah Ta'ala terima solatnya, lambat pun tak terima. Dipisahkan. Semayang satu, melambatkan satu. Melambat kerana orang, semayang kerana Ta'ala. Dia elok jangan buatlah begitu. Mana kalau kita semayang laju-lajulah. Orang nampak, orang tak nampak, pedulikan orang. Laju-lajulah semayang. Memang persen lajulah. Kan saya ceritakan dulu, orang-orang zuhud kadang-kadang dia takut orang tahu dia zuhud. Tak nak, dia tak nak. So bila dia makan nasi depan orang ramai, dia makan banyak. Di rumah dia makan sikit. Dia takut orang tahu dia zuhud. Dia takut nanti orang puji-puji dia. Jadi maknanya dia makan bukanlah banyak sangat, lebih sikit lah daripada rumah. Janganlah kita makan banyak. Banyak makan zuhud. Tu. Tu kaedah dia. Zuhud ni. Apa namanya ni ikhlas. Ikhlas. Susah ikhlas ni. Memanglah di satu ketika di Basrah, seorang tuan guru menghadiahkan serban kepada anak muridnya. Anak murid mengambil serban bawa balik, pergi sembahyang Jumaat ke masjid. Tengok ramai orang sembahyang masjid, dia pun ikat serban dia. Tengok kepala orang berubah menjadi babi beruk belaka. Sudah apa hal pula ni? Buka serban, elok balik, pakai, berubah balik muka orang masjid. Selepas sembahyang dia balik, tuan tak hendaklah suruh serban ni, nampak kepala orang berubah habis. Apa tuan kata, itulah kau tengok orang sembahyang tadi tu, banyak yang berubah itu bukan kerana Allah, kerana riak, menunjuk, tidak ikhlas. Allah ubah kepalanya dengan kepala binatang. Itu ikhlas sembahyang. Tu nak jaga sungguh tu. Jaga sungguh maknanya supaya hati itu betul-betul suci, beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat balik, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Orang nak cerca-cercalah dia buat kerja. Payah tu. Sebab kita mesti buat suatu kerja itu memang harapkan keredaan Ta'ala, bukan pujian orang. Bukan orang. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang terlihat sejarah Khalid bin Walid cukuplah. Makna dia tengah-tengah perang itu, tengah-tengah perang berkecamuk tu, dia jadi panglima angkatan tentera. Tengah-tengah perang yang hebat itu, dapat surat dari Umar bin Khattab, sila letak jawatan. Khalid bin Walid terus perang macam biasa. Selesai perang, diserahkan jawatan kepada sahabat lain. Orang tanya dia, perang juga, jawatan dah tak ada. Dia kata, saya perang ni kerana Ta'ala, bukan kerana Bakar, bukan kerana Umar, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada jawatan, tak ada jawatan, tetap perang juga. Jadi maknanya itu keikhlasan payah. Kadang-kadang kita tengok masyarakat kita, dia mula-mula lah yang bina surau tu. Bina surau, cek derma, siap cek tanah, siap. Jadi nantilah jawatan kuasa baru, penaja pun tak ada dah. Tiba-tiba dia yang pengurusi penaja tadi ni tak naik nama. Jom, tak surau dia. Tak surau lah, nama pun tak naik. Penat saya kerja. Dia nak nama. Itu sebab kita baca sejarah jatuhnya kerajaan Islam dulu, baik di Mesir maupun di Spanyol sebagainya. Pasal apa jatuh? Pasal yang difikirkannya ialah
kemuliaan, jawatan, ketuanan itu. Maka timbullah perasaan-perasaan dengki kepada orang lain kerana inginkan nama itu. Maka berperanglah sesama sendiri untuk merebutkan jawatan. Akhirnya yang menang adalah Kristian. Bayangkan. Tengoklah sejarah kita bahawa Spanyol Islam perintah selama 700 tahun. Jatuh. Timbul dalam negara Islam negeri Mulukut Tawaif. Tiap-tiap negeri dah pecah-pecah dari kecil dah. Kerana nakkan jawatan, merebutkan ketuanan. Sanggup dia biar sahabat dia, biar saudara dia, biar adik-beradik jatuh, biar orang lain ambil. Biar mata dia putih, sama putih mata tak putih. Lingkup negara Islam. Sampai sekarang itu kelahi sesama kita untuk merebutkan jawatan, nakkan jawatan, nakkan ketuanan, nakkan kepimpinan, nakkan nama itu yang rosak. Tidak difikirkan bagaimana nak naikkan Islam tu. Kan sibuk pula nama Ta'ala tu. Hukum Ta'ala dia sibuk. Tak ada orang sibuk pun hukum Ta'ala tu. Nama yang sibuk. Betul lah nak berjuang nama Ta'ala, betul lah, bagus. Sikit lagi naik. Hukum Ta'ala tu bagaimana? Sekian maklumkan. Dia kelas ya. Kemudian tawadhu. Apa nama kita? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, Allah angkat makam. Man takabbara adallahu Allah. Barang siapa yang menyombong, Allah hinakan dia. Tawadhu. Rendah diri sikit. Ketika rendah. Tapi orang Melayu bagus dah, rendahlah dia. Sila ke rumah ya, rumah pondok-pondok je, ada bagus tu. Makan ni makan. Lauk tak ada. Lauk banyak tak ada itu. Tu. Kelebihan orang Melayu ada dua. Satu nasib baik, satu merendah diri. Dah jatuh mati dia, nasib baik lagi. Nasib baik dia mati, hidup tak guna dia. Tercabut mati sebiji, nasib baik sebiji, kedua-dua. Nasib baik. Itu kelebihan orang Melayu lah. Yang keduanya dia rendah diri. Tak pernah orang kata rumah ayah, rumah saya besar, tak cakap. Rumah saya pondok-pondok je. Itu adalah masa dia. Ada masa orang Melayu begitu. Kalau elat-elat berjalan tu, dia kata orang Melayu ini berakhlak memang canggih, tapi tidak jalan raya. Ada juga. Itu betul tu. Jalan raya tak. Nak menumbuk aja dia. Tawaduk sikit. Itu sebab kita kalau orang tanya, apa khabar Tuan Haji, sihat? Duduk mana? Duduk Kuala Lumpur. Anak berapa? Anak saya sebenarnya 6, 2 di London, 2 di Eropah. Orang tak tanya pun. Tanya berapa sih? Mula nak cerita tu. Jangan. Yalah orang tu, orang dengar lah. Belakang cacing kita menyampah aku, dia kata. Tawaduk sikit. Jangan cerita. Tu orang Melayu terlalu pantang larang. Orang Melayu jangan tanya berapa gaji. Itu tak. Pantang larang. Gaji berapa? Jangan tanya. Marah dia. Anak berapa? Tak apa. Isteri berapa? Sensitif juga. Ada. Itu budaya masing-masing. Tahu tak? Kemudian sabar. Sabar tu payah sebenarnya. Sabar satu, tabah dalam sabar satu. Senang cakap sabar. Mudah je. Sabar itu pahit awal, manis di hujung. Marah itu mulanya adanya kegilaan, hujungnya penyesalan. Ya, marah itu mulanya macam orang gila, hujungnya sesal. Sabar itu mulanya pahit, hujungnya manis. Payah tu. Sebaik-baik orang ialah menelan marahnya. Wal kaziminal ghaiza, dan menahan marahnya, telannya. Itu nak belajar jangan marah. Estimate setahun sekali cukuplah marah. Tak bulan marah, pening orang tengok. Al-ghadabu yubsul iman, marah merosakkan iman. As-sabru nisful iman, sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar kan macam-macam.
Sabar yang paling payah, sabar sakit boleh, sabar hilang barang boleh, sabar beribadat boleh, sabar meninggalkan maksiat banyak yang tak boleh. Sabar meninggalkan maksiat ramai yang susah. Sabar ibadat boleh. Kadang kita datang ke surau boleh, subuh-subuh hujan lebat, bukan lebat, gelap belita, gagah bangun juga pergi surau, orang pun tak datang. Sabar betul kita. Azan tak datang orang, kita imam seorang tak ada makmum. Sabarlah tu. Kita pergi kerja, bercerita pagi tadi hujan lebat tu, kalau saya tak ke surau tak ada orang, saya seorang je, kena. Dia tak sabar. Dia tak sabar dalam sabar. Tuan-tuan keluar surau ni kan hilang kasut. Ngapa je kasut? Kasut hilang, tak apa, sikitnya hal tu. Sabarlah tu. Balik rumah elok je kaki, orang rumah tanya, bang tak kasut? Menyampah aku orang surau tu. Dia tak sabar dalam sabar. Isbiru wasabiru. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun tuflihun. Sabar dalam sabar payah. Itu yang payah. Sabar tu payah. Jadi sabar ini sabar menghadapi sakit, menghadapi qada qadar, sabar ibadat, sabar meninggalkan maksiat. Sabar tu. Jadi kita nak yang tinggi, redha yang tinggi. Sabar tu bawah je, dia ada 7 peringkat. Daripada taubat, warak, zuhud, sabar, syukur, tawakal, redha. Redha yang atas sekali, makam yang ketujuh. Redha tu. Mana redha sedikit pun tak tertik di hatinya untuk nak komen. Demam ke, sakit ke, hilang barang sedikit, sedih tak ada, apa tak ada. Itu redha. Redha betul. Dia tahu itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita dulu untuk orang tuan guru, sakit, buang air besar, buang air. Anak murid dia pula menangis. Kenapa kau menangis? Sedih tengok tuan ni sakit kuat sangat. Tak, saya suka. Tuan suka belakang ni? Saya suka pasal Allah Ta'ala suka, saya bini saya pun suka. Tu dah. Macam boleh ke kak? Itu payah. Maknanya kadang-kadang kita antuk tertendang batu, marah kita, diumban je batu. Jadi maknanya kena sabar betul. Sabar mengaji, sabar menghadapi dugaan-dugaan macam-macam. Sabar pandai pun sabar. Kita pandai, jangan kita rasa kita pandai, tak sabar lah. Itu sebabnya kadang sekarang ni banyak orang tak sabar. Dia pandai sikit, dia nak condemn orang lain. Sudah, tak sabar. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, tak betul. Tak sabar lah tu. Sebabnya kita bercakap ini dia kata, hendaklah merenungkan perlukah kita bercakap atau tidak. Kalau sudah perlu, hari ini ke atau besok, mungkin besok baru perlu, maka biar menyesal tidak bercakap daripada menyesal bercakap. Boleh apa tu? Boleh ya? Biar menyesal tidak bercakap daripada menyesal bercakap. Bila sudah bercakap, susahlah nak tarik balik. Bila tak bercakap, tak apa, besok cakaplah. Pasal percakapan yang telah lepas, sudah lepas. Kalau belum cakap, kita boleh berfikir dulu perlu atau tidak. Kemudian sabar dan syukur. Syukur ni sebenarnya kita selalu sebut, kalau dapat bersyukur, kan? Kalau tak dapat bersabar. Itu standard anjing sebenarnya. Pasal anjing itu kalau dapat makan, terkotik-kotik ekornya, bersyukur dia. Kalau tak dapat, tidak gigitnya tuannya, bersabar dia. Standard anjing. Kita tak ikat tinggi sikit. Kalau tak dapat bersyukur, kalau dapat diagih-agihkannya pendapatannya kepada orang lain. Macam boleh. Kita selalu tidak, selalu bila dapat senyap, siapa pun tak tahu. Bila hilang, semua orang tahu. Bila orang masuk duit rumah dia, satu surau tahu. Pasal suruh sembahyang hajat. Dapat dia tak sembahyang hajat, tak hilang boleh sembahyang. Tolong boleh sembahyang hajat tak? Siapa?
Pejurit masuk rumah saya. Dapat duit tu untuk beritahu tak? Tak cakap. Dapat dia dah. Mana dia? Tak dapat lagi. Dah dapat? Belum. Dah dapat? Belum. Dah dapat? Dah habis dah. Begitulah maknanya syukur dan barang sebagainya yang akan diterangkan pada babnya yang akan datang. Wallahu a'lam.